Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wah, senang sekali saya dapat duduk di set TV semula bercakap dengan anda. Kali terakhir 2 tahun lebih saya tak mengacarakan program TV dan anda sedang menonton Soal Drama bersama saya Izzuan Azir Saleh. Ini adalah rancangan terbaru di NTV7 dan program ini adalah kolaborasi bersama NTV7 dan juga Cool FM. Soal Drama ini nak memperkatakan tentang drama-drama tempatan dan tema-tema yang dibawakan dalam drama-drama yang sering kita tonton setiap hari itulah. Kerana drama-drama hari ini sebenarnya adalah refleksi atau satu cerminan kepada saya boleh katakan keadaan atau gaya hidup masyarakat Melayu terutamanya. Jadi bagaimana tema yang dibawakan oleh drama-drama itulah yang akan dikupas dalam Soal Drama. Malam ini kita nak memberi tumpuan kepada satu drama yang popular hujung tahun lalu di TV3 dalam slot Akasia iaitu Cinta Sekali Lagi, dan kita nak memperkatakan tentang sihir rumah tangga. Jadi kalau anda terlupa macam mana agaknya drama Cinta Sekali Lagi ni, kita saksikan snippet yang disediakan ini. Amani tahu mesti abang Ad lapar. Tadi tak sempat makan kan? Sinilah. Amani layan abang makan. Makanlah. Cinta Sekali Lagi yang mula ke udara 4 November berakhir 14 Disember memaparkan bagaimana kisah dua beradik ni, Amanda dan Amani, bersama dengan suami Amanda lah iaitu Fahad, dan ada elemen-elemen sihir yang dilakukan oleh seorang pelakon iaitu Amani, dilakukan oleh Hana Delisha untuk merampas abang iparnya, lakonan Syahrul Rizwan, daripada Amanda kakak iparnya lakonan Nelidia Senrose. Dan malam ini memang topik ini sebenarnya sangat menarik sekali dan ia sayangnya masih berlaku dalam masyarakat kita. Dan kalau anda nak berinteraksi bersama kami, anda juga boleh tonton Soal Drama ini secara langsung di Facebook Cool FM. Jadi anda boleh tinggalkan komen di situ, kami akan bacakan komen-komen yang terpilih, atau anda boleh WhatsApp nombor Cool FM iaitu 017-276-5656. Pengalaman atau soalan mungkin saya akan ajukan kepada tetamu-tetamu saya. Saya nak memperkenalkan tetamu saya pada malam ini. Yang pertama, pelakon dari drama Cinta Sekali Lagi ini yang tadi kalau anda dengar abang Ad tu, Fahad, lakonan Syahrul Rizal. Assalamualaikum Syahrul. Waalaikumsalam. Sihat Sihat, alhamdulillah. Alright. Saya dah perkenalkan tadi ceritanya dan ramai yang menonton drama ini. Saya pun sebenarnya menonton drama itu, 2.5 juta rating dia. Wow. Jadi bagaimana agaknya anda melihat sambutan kepada Cinta Sekali Lagi? Alhamdulillah, saya sebenarnya rasa seronok bila kita dapat banyak feedback yang mana benda yang terjadi dalam drama tu ada yang terjadi dekat luar. Jadi mesej saya sebagai seorang pelakon yang memegang watak sebagai Fahad dalam tu, suami kepada orang yang terkena, suami dan juga orang yang terkena dengan buatan sihir ni, kita sampai mesej tu saya rasa seronok sebab sampai kepada orang yang kat luar yang kata benda ni betul-betul terjadi, dan melalui drama itu kita dapat buat orang-orang kat luar sana berjaga-jaga tentang wujudnya sihir ni kat luar sana. Anda sebagai seorang yang dah berumah tangga, Syahrul, bagaimana agaknya penerimaan anda terhadap unsur-unsur mistik ni? Percaya atau tak percaya, atau ialah sebab anda melakonkan sendiri watak Fahad itu kan? Jadi dalam kehidupan peribadi anda lah macam mana? Sebenarnya sihir ni memang wujud. Macam mana sekalipun kita tak nak percaya, benda ni memang ada. Sebab dalam dunia ni ada manusia, jin. Kan? Jadi perbuatan sihir tu adalah daripada manusia yang berhati busuk, sebabkan oleh hasad dengki, mungkin tak ada didikan agama yang sebenar-benarnya, tidak tahu apa hukum, apa itu syirik.
Jadi saya percaya benda tu, and then saya pun ambil langkah yang berjaga-jaga juga, sebab menjadi seorang selebriti ataupun artis ni kita banyak terdedah dengan benda-benda macam ni. Untuk kita untuk menghalang dia tak ada daya upaya kita, tapi apa yang kita lakukan seharian dengan solat jangan tinggal itu je, insya-Allah benda tu boleh kita hindarkan. Yang melakonkan watak aman ni Hana Delisha yang beri nasi kangkang dia tu kepada anda sebagai Abang Ad tu. Hana ni kalau mungkin Sahrul nak cerita, dia masih belum kahwin bagaimana agaknya dia menjiwai watak tu? Dekat set dia banyak datang ke saya, dia dia tanya, bang macam mana kita nak buat scene ni, jadi benda tu nampak real ataupun tidak, sebab dia pun tak ada pengalaman nak buat nasi kangkang tu, even saya sendiri pun tak ada pengalaman di sihir. Jadi kita banyak buat rujukan dengan director kita Abang Pali Yahya, yang mana dia pun sebagai seorang director, dia banyak imajinasi ataupun banyak benda yang pernah berlaku pada dia, jadi dia visualizekan dia dalam drama itu apa yang jadi, dan research dia. So, Alhamdulillah semuanya diterima, dan Hana pun sebagai Amani dikecam teruk. Saya cakap kat dia, Hana waktu sebelum syuting, sebelum keluar dia kata, Hana relax, benda ni akan jadi dan you akan dikecam teruk, tapi itu menunjukkan mesej kita sebagai seorang pelakon sampai kepada dan lakonan penonton. anda tu berjaya. Betul. Okey, selepas ni Sahrul akan terus lagi berkongsikan cerita mungkin dari drama ataupun daripada kehidupan peribadi, tetapi kita ada seorang lagi tetamu yang saya nak perkenalkan. Ini memang pakar lah yang nak bercakap tentang ilmu sihir ini, terutamanya dalam rumah tangga pada malam ini. Dan kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Soal Drama kembali selepas ini. Mak Wan! Apa ni? Mak Wan nak buang lah, kotor. Suka hati Mak Wan je nak buang Lauk ni Amani masak tau. Kotor lauk ni. Mak Wan saja dengki dengan Amani kan? Bagi je lah. Apa Mak Wan? Lepaslah, bagi je lah. Ya Allah. Apa masalah ni? Ni Mak Wan ni. Dia nak buang lauk yang adik masak tau. Lauk ni kotor Amanda. Nanti semua sakit. Sebenarnya Mak Wan nak tuduh Amani sihir lauk ni kan? Astaghfirullahalazim, apa cakap macam ni, Dik? Ni, cuba Amanda tengok. Apa ada? Apa ni, dia ada ulat lah. Ini memang kerja korang kan? Hari ni, Amani masak nasi goreng khas untuk abang. Kenapa ni? Kau ni kenapa? Kau kenapa ni nasi goreng Daddy punya kan? Amani! Sampai betul lah. Apa nak buka budak ni? Jangan naik tangan pada dia. Nasi goreng ni abang punya tau. Habis tu, pasal nasi goreng pun nak pukul dia. Ini Soal Drama anda saksikan secara langsung di NTV7 dan juga di Facebook Cool FM. Dan malam ini kita bercakap tentang sihir rumah tangga, di mana sayangnya walaupun kita kata dunia dah semakin maju, tetapi ini sebenarnya masih lagi berlaku dalam masyarakat kita. Dan tadi kalau saya dah perkenalkan seorang pelakon dalam Cinta Sekali Lagi, Sahrul Rizwan yang bersama saya di studio pada malam ini, seorang lagi yang pakar untuk bercakap tentang sihir rumah tangga ni, saya nak memperkenalkan tetamu saya, Datuk Ustaz Syarhan Syafi'i. Beliau adalah pengamal perubatan Islam. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sihat Sihat, alhamdulillah. Kabarnya datang dari Kelantan ni. Yes, betul. Allahu Akbar. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Soal Drama. Sama-sama. Ustaz, kalau boleh kita, macam saya kata tadi Ustaz, zaman dah moden Ustaz. Kenapa agaknya perkara-perkara ini sebenarnya masih berlaku dalam masyarakat kita? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan kepada saya, sihir pemisah inilah satu-satunya sihir yang wujud sejak dahulu kala. Kerana di antara 9 jenis sihir itu, sihir pemisah adalah sihir yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas dalam Al-Quran. Yang berbunyi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di antara kekuasaan yang Allah beri pada jin iblis ini, boleh menceraikan suami isteri biiznillah, dengan izin Allah. Walaupun apa itu sihir pemisah, kita kenal dulu. Sihir pemisah ialah sihir yang dihantar oleh seseorang kepada pasangan, iaitu melibatkan pihak ketiga, jin dan iblis, untuk mendatangkan rasa benci, rasa cemburu, rasa marah yang boleh menyebabkan perceraian.
Kerana kita tahu di antara abghadul halal indallah, benda yang benci yang dihalal oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perceraian. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap tentang sahih permisah ini, mengikut dalam kitab-kitab muktabar, ada satu main character iblis yang ditugaskan untuk menceraikan rumah tangga ini yang bernama Dasim. Dasim ini ada di setiap rumah. Sebab itulah kita nak masuk rumah, nak ketuk pintu, bagi salam. Salam pada malaikat, salam pada iblis yang menghuni rumah kita tu. Kerana Dasim dia sentiasa tunggu. Apabila rumah kita kosong, kita balik, ketuk pintu, buka, masuk tanpa salam, maka di situlah berlakunya pergaduhan. Dia akan meracun. Yes, kamu seorang angkat barang, aku tak angkat, letih, drive, macam-macam. Jadi di sinilah berlakunya tafrik. Okey. Ya. Itu Dasim nama dia? Dasim. Baik. Kita bercakap tentang ini Ustaz dan Saharul, sihir rumah tangga. Yang menarik pada malam ini, kami berjaya menghubungi seorang yang pernah disihir dalam rumah tangga dia. Kita nak berkenalan dengan Syuhana. Ini bukan nama sebenar. Assalamualaikum Syuhana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syuhana, terima kasih kerana bersama dengan Soal Drama. Dan saya difahamkan usia perkahwinan anda baru nak masuk 2 tahun Ya, saya. Syuhana, ceritakan bagaimana anda boleh rasa yang anda ni disihir? Okey, baiklah. Sebelum berkahwin lagi, dalam masa pertunangan, jadi tunang saya dia dapat rasa macam dah tak suka saya, macam tak nak kahwin, macam tu. Jadi saya ingatkan, mungkin dia letih bekerja ke, jadi benda tu cuma mainan lah sebab dia letih kan. Okay, masuk alam pernikahan, 3 ke 4 bulan lepas kahwin macam tu, saya yang rasa. Saya start rasa macam perasaan cemburu, marah. Perasaan marah tu memang tak dapat dikawal langsung. Memang perkara kecil pun boleh jadi besar sampai nak keluarkan perkataan cerai lah semua macam tu. Jadi tapi kalau suami saya berjauhan, maknanya kalau dia pergi beli barang ke, dia pulang ke rumah Umi ke, saya rasa rindu. Kalau dia tak ada tahu, rindu rindu. Lepas tu kalau dia balik. Tapi kalau dia balik kat rumah, saya rasa macam panas, tak boleh. Macam tu. So bangun pagi je, perkara first yang saya terlintas kat fikiran saya adalah kesalahan dia, kelemahan dia. Jadi awak pergi berubat, Syuhana, Ya, saya. Dan bagaimana agaknya proses pengubatan yang dijalankan tu? Okey, masa first pergi dekat Darul Shifa, dekat Darul Shifa, dia ada bagi daun bidara dan air tawar. Air bacaan tu kan. So saya guna dan lepas tu saya ingatkan mungkin dia akan reda kan, sebab Ustaz cakap kalau benda ni tak kuat, dia akan reda dengan sendiri. Okey. Lepas tu perkara ni macam dah jadi lebih lagi. Sampaikan parents saya pun rasa. Dia punya tu. So lepas dah follow up lagi, jumpa lagi Ustaz, semua Ustaz datang rumah. Alhamdulillah sekarang dah semakin okey, semakin baik. Alhamdulillah. Syuhana, saya doakan anda dan suami selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada mana-mana orang yang rasa sakit hatilah atau cemburu dengan perkahwinan awak. Moga bahagia hingga ke jannah, tapi terus berusaha untuk berubat tu. Terima kasih, insya-Allah. Terima kasih Syuhana. Bukan nama sebenar yang kami hubungi, beliau menjadi mangsa kepada sihir rumah tangga ni. Saharul dan Ustaz lah. Saya nak sapa Saharul sekejap. Dia banyak diam tu kan. Bila melihat kepada kes-kes ni, Rul, rasa takut tak? Untuk kehidupan rumah tangga anda. Kita takutlah, kita sentiasa takut sebab kadang-kadang benda yang jadi ni di luar kawalan kita. Tapi nak tak nak, macam saya selalu dengar apa yang orang selalu nasihatkan kita, kita mungkin tak boleh nak halang orang untuk buat apa dekat kita, tapi Allah boleh buat. Jadi okey, anda sebagai seorang selebriti, bagaimana agaknya anda menerangkan kepada isteri cabaran-cabaran sebagai seorang pelakon terkenal kan? Janganlah cemburu ke atau macam mana? Biasanya dia faham apa kerja saya.
kebiasaannya juga saya akan terangkan apa yang dia patut buat, apa yang dia patut tak rasa. Dan saya sendiri kena jaga diri saya sebagai seorang suami dan juga manusia lah dekat atas muka bumi kan. Bila kita ada di khalayak ramai ataupun sesuatu yang kita tunjukkan pada masyarakat dekat Instagram contohnya, dekat media sosial, itu sebenarnya diri kita, apa yang kita tawarkan untuk orang tengok kita. Jadi tak adalah kita terlampau jual sangat keseronokan sebab kita tak tahu ada orang orang apa dia tak tahu hati dengki dengan orang kita. kan. Betul. Okey, Ustaz, apa yang diceritakan oleh Syohana tadi Ustaz, seseorang yang kena sihir ni dia boleh rasa ke diri dia kena sihir? Okey. Apabila seorang itu terkena sihir, maka secara tak langsungnya ada alamat-alamatnya. Saya akan beritahu alamat masa sedar dan alamat masa jaga. Tanda-tanda masa jaga apa yang dicerita tadi betul. Yang pertama sekali, apabila berjauhan rindu-rinduan. Apabila berdekatan bercakar-cakaran. Benci-bencian. Itu memang sentiasa berlaku. Yang kedua, apabila pasangan tersebut rasa cemburu yang terlampau. Saya tak kata isteri, saya tak kata suami. Sebab fleksibel. Mungkin isteri, mungkin suami. Cemburunya fleksibel. Sahabat kita nak pergi berlakon, dia kata nak pergi dating contohnya. Jadi benda-benda seumpama itu hasutan. Dan seterusnya, apabila tanda-tanda juga sihir pemisah ini dia tidak boleh bersama. Sama ada dengan periodnya, dengan istihadahnya ataupun dengan kesakitannya. Kerana bila kita belajar tentang sihir tafriq ini, dia ada satu ungkapan yang dinamakan ribat. Ribat adalah satu kitab yang menyatakan ribat ni iaitu ikatan. Bagaimana iblis dan jin ini membuat satu ikatan supaya suami isteri tidak boleh bersama. Ini berlaku. Ramai. Dan seterusnya tanda-tanda juga bila tiba waktu maghrib sakit di bahagian peranakan. Seterusnya juga sentiasa sakit di atas belakang. Itu tanda-tanda masa jaga. Lenguh-lenguh. Yes. Dan seterusnya tanda-tanda masa jaga bila kita bermimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Pada penonton di luar sana, berhati-hati jika kita bermimpi di patu ular. Bukan kata orang nak datang menikah meminang ke bukan? Yes. Dalam kitab Fi Tafsirul Ahlam, orang yang di patu ular itu confirm sihir kata Ibn Sirin. Jangan ini satu benda yang cukup bercanggah dengan adat orang zaman dulu. Kadang-kadang jumpa saya umur 72. Mimpi di patu ular, ustaz orang nak pinang saya. 72, mau gigi pun tak ada. Dan siapa nak pinang secara logik. Dan seterusnya juga apabila kita bermimpi menyusui baby, confirm. Disihir. Jadi tanda-tanda seumpama itu kita kena berhati-hati, kita kena berjaga-jaga. Seandainya ada tanda-tanda tersebut, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. So, saya akan beritahu cepat jumpa Ustaz Syahan. ayat-ayatnya macam mana lepas ni, bagaimana kita nak berubah, kita cerita lepas ni. Okey, betul. Itu yang mungkin diperlukan oleh penonton-penonton kita. Kita nak berehat seketika, tetapi kalau anda ada pengalaman, apa kata hubungi kami di WhatsApp 0172765656. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Kita masih lagi bersama dalam soal drama dan tadi Sarul sempat bercakap dengan saya dalam ketika penggambaran ataupun show Cinta Sekali Lagi itu ditunjuk ataupun ditayangkan di TV3, ada penonton yang DM dia nak cerita macam mana dia pun kena lebih kurang sama macam drama tu. Betul Sarul? Betul, boleh dikatakan daripada cerita dia, dia siap hantar gambar orang yang sihir dia tu dan juga gambar Hana Delisha memakai baju lebih kurang sama. Saya ada upload dekat Instagram saya, tapi saya bila sekejap je dalam 5 minit, lepas tu saya fikir ini kita secara tak langsung kita rasa untuk bagi pengajaran pada orang, tapi kita sebenarnya membuka aib orang. Jadi saya terus padam, jadi saya buat satu video, saya cakap kena berhati-hati, benda ni ada di luar sana. Dan juga ada juga lagi seorang tu bagus sebenarnya bila kita saya rasa satu cerita ni cerita yang bagus, di mana banyak juga orang bertanya kan. Contohnya macam tadi saya baru tanya ustaz, bila seseorang suami melafazkan talak ataupun cerai di dalam keadaan dia disihir, apakah jatuh talak tu? Jatuh Ustaz? Tidak jatuh. Tak jatuh. Sebab langgalan tidak sedar. Ustaz jangan bisik-bisik Ustaz. Apa cakap? Ustaz kata tak jatuh talak sebab dia dalam keadaan tak sedar. Okey, dan Ustaz tadi kata nak ajar sedikit ayat yang mungkin boleh diamalkan oleh suami isteri di luar sana untuk menjadi pendinding daripada sihir rumah tangga ni.
Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa setiap penyakit ada ubatnya. Jika penyakit jasmani, COVID, darah tinggi, macam mana, no, don't worry, itu hospital ada. Yang saya bimbang perceraian rumah tangga ini, kita tengok kesan daripada PKP baru ni cukup banyak. Anak pun bertambah, perceraian pun bertambah. Jadi apabila berlaku dalam rumah tangga kita, jangan lupa sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu ayat ubat yang cukup hebat untuk sahih tafriq ini. Iaitu satu ayat, kalau boleh ikut saya baca beramai-ramai, pendek saja, letak tangan kanan kat dada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin ayat 36. Yasin 36. Yang mana Allah menceritakan Maha Suci Allah yang menjadikan apa yang ada atas muka bumi ini berpasang-pasangan. So kita niat di situ, kita suami isteri biar jadi syurgaku, familyku, rumahku syurgaku, maka amalah ayat Yasin 36 tadi, insya-Allah boleh mengubati kita. Dan jangan lupa, kalau berkenaan dengan sahih tafriq ini, kalau berkenaan dengan dasi memisahkan rumah tangga ini, jangan lupa setiap kali kita nak buat apa sekalipun, jangan lupa kalimah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sudah cukup, insya-Allah. Ustaz, mungkin 15 saat saja Ustaz kepada mereka yang rasa-rasa teringin nak sihir rumah tangga orang. Balasan dia Ustaz. Okey. Pesanan saya kepada penyihir-penyihir di luar sana. Yang pertama sekali kita kena ingat bahawa ketahuilah perbuatan itu perbuatan yang terkutuk, di antara dosa-dosa besar yang kita takut. Dan kepada mereka yang iri hati dengan pasangan yang happy, jangan iri hati, jadilah macam mereka. Dekatilah orang-orang yang happy ini, insya-Allah Tuhan bagi ketenangan, Tuhan bagi rumah tangga kita kekal, dan jangan kita sakit hati tengok orang happy. Sebab sakit hati itulah yang menyebabkan sihir pemisah ini. Dan kepada pengguna-pengguna Instagram, Facebook dan sebagainya, jangan kita menonjol sangat gambar-gambar kita itu. Takut orang terasa iri hati dengan kita. Itu pesanan daripada hati saya, insya-Allah. Satu yang saya tambah daripada Sahrul Rizwan tadi, dia cakap pada saya lah, solat 5 waktu tu jangan tinggal. Itu pendinding yang paling utama. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada tetamu-tetamu saya malam ini. Sahrul Rizwan, pelakon utama dalam drama Cinta Sekali Lagi, dan juga Datuk Ustaz Syarhan Syafiee. Beliau adalah pengamal perubatan Islam, datang jauh daripada Kelantan hingga Redah Banjir untuk bersama dengan soal drama. Terima kasih sama-sama Datuk dan juga Syahrul. Dan drama seterusnya Syahrul, apa yang boleh kami nantikan? Bulan puasa nanti di TV3 saya akan bersama dengan Amira Rosli untuk slot Akasia. Tajuk dia nanti saya beritahu. Akasia, dia simpan rahsia lagi tu. Dan esok pada pukul 5 petang tajuk ini akan dibawakan ke Cool FM. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi. Anda boleh call saya di studio untuk kita cerita pasal sihir rumah tangga ni. Terima kasih kepada anda yang menonton kami di NTV7 dan juga di Facebook Cool FM. Kita berjumpa lagi minggu depan, hadiah dari Tuhan mengenai COVID-19 pula. Saya Izwan Nazir Saleh. Selamat malam Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.